Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita dah bersiaran secara live hari ini yang mana kita dalam satu lagi siaran Perspektif Komunikasi Warna dan terima kasih kepada anda yang kita join. Okey, pada perspektif komunikasi warna kali ini kita akan adakan satu topik yang sangat-sangat bagi saya lah sangat-sangat menarik sebab ianya berkenaan dengan digital marketing dan saya kira topik ni sangat relevan dengan kita yang berada dalam situasi pandemik COVID-19 dekat tempat-tempat tertentu kita masih lagi dalam keadaan PKPB dan ada juga PKPD dan PKPP, macam-macam. Itulah kita kena fikir-fikir lah. Okey, apa yang kita boleh buat semasa kita dalam keadaan pandemik ni dan digital marketing. Salah satu perkara yang bagi saya sangat-sangat penting untuk kita master dan satu skill yang kita perlu ada pada abad ke-21 ni. Dan siaran kita pada hari ini kita akan interview salah seorang daripada digital marketing expert yang mungkin digital marketing ni sebahagian daripada hidup dia. Dia hidup bernafas, makan dengan digital marketing dan kita nak dapatkan perspektif daripada seorang digital marketing expert dan bagaimana komunikasi warna dapat digunakan, diaplikasikan dalam kita menjalankan aktiviti digital marketing. Dan buat anda yang mungkin tak familiar dengan komunikasi warna, okay, saya merupakan author kepada buku Komunikasi Warna, iaitu saya explore tentang colored brain communication, macam bagaimana kita boleh menggunakan colored brain communication dalam kepimpinan dan juga komunikasi dan terutamanya dalam kehidupan kita seharian. Dan antara topik yang saya tak ada dalam buku ni adalah digital marketing. Bagaimana kita boleh menggunakan digital marketing. Dan untuk itu kita ada seorang bagi saya seorang pakar, seorang yang mahir dalam digital marketing dan kita nak dapatkan, nak korek sikit ilmu dia, kita nak sedut sikit ilmu dia supaya kita dapat aplikasikan dalam kita punya kehidupan seharian. Dan saya ingin memperkenalkan Puan Suraya Ali, seorang digital marketing professional. Okey, Cik Su boleh intro sikit Cik Su, siapa Cik Su ni dan background tentang Cik Su. Hai, terima kasih Tuan Johan. Okey, so sangat berbesar hati Cik Su dapat orang kata sepentas lah ni se-screen dengan Tuan Johan. So nama saya Suraya Ali. So Tuan pun boleh panggil, mungkin sepanjang session ni Cik Su bahasakan dia Cik Su. Boleh panggil Cik Su. Cik Su umur 38, anak 3. Jadi siapa-siapa pun boleh. Ada orang nak panggil Kak Su boleh, ada nak panggil Su boleh. Yang mana selesa lah. So sebab sesi hari ni Cik tu kena ada disclaimer cik tu bukan single cik tu. Bukan. Cik tu senang nak panggil makcik senang, nak panggil akak senang kan. Jadilah Cik Su kan. So saya lah seorang digital marketing professional. So dekat Malaysia ni kalau kita nampak ada orang tu dan nama dia digital marketing professional, maksudnya dia dah dapat sertifikat daripada Digital Marketing Institute Island. Itulah cerita dia. So hari ni kita akan kongsi tentang kita nak combinekan colored brain yang expert dia ialah Tuan Johan, dan kita nak kongsikan macam mana nak gunakan dalam dunia digital marketing yang of course sekarang pun kita tengah guna digital marketing lah juga sekarang ni kan, menggunakan StreamYard dan dibroadcastkan dekat Facebook. Itu saja Tuan Johan. Alright, ya, kita menggunakan platform StreamYard yang mana lepas ni pun kita akan download video ni, kita akan masuk ke dalam YouTube So betul-betul digital marketing kita pada hari ni Okey, dan Cik Su selain daripada digital marketing expert, beliau juga seorang certified directive communication trainer certified mengajar ilmu colored brain, emotional drive dan banyak lagi lah Okey, dan sebelum kita masuk ke topik digital marketing, sebelum kita masuk ke dalam topik colored brain, mungkin saya nak minta kepada pendengar-pendengar yang sedang live hari ini untuk sentiasa berinteraksi. Siapa yang live mungkin boleh bagi sedikit thumbs up ataupun boleh bagi sikit komen sebab saya dalam platform StreamYard ni kita tak nampak dia punya thumbs up tu keluar Tapi kalau anda buat komen, mungkin kami boleh nampak komen-komen anda yang mana komen tu mungkin boleh just say hi ataupun cakap apa-apa sahaja ataupun cakap hi Cik Su dan sebagainya.
Dan sekiranya anda ada soalan-soalan, mungkin apabila Cik Su menerangkan tentang sesuatu, anda rasa macam ada soalan-soalan, burning questions, boleh juga typekan dekat ruangan komen dan kami akan broadcastkan komen-komen anda, soalan-soalan anda supaya kita dapat mempergunakan masa yang kita ada dengan Cik Su ni. Okey, dan untuk sebelum kita mula dengan kita punya topik ni, saya nak bertanya sedikit tentang latar belakang Cik Su. Sebelum Cik Su bergelar, mungkin sebelum bergelar digital marketing punya profesional, mungkin ada latar belakang sikit, kerjaya ke, pernah kerja dekat mana ke, ataupun pernah buat bisnes apa ke, boleh kongsikan sikit Cik Su. Okay, so dulu saya belajar dulu belajar dekat MMU, Universiti Multimedia di Melaka, sama dengan Tuan Johan. Cuma Tuan Johan masa tu awal setahun kan, dan Tuan Johan di Cyberjaya kan. Saya di Melaka. Melaka yes, sampai 4 tahun tu kat Melaka. Tak berjumpa dia. Saya 5 tahun. 5 tahun dekat Melaka. Oh, ya Allah, kena perasan. Ingat Tuan Johan pergi cyber lepas tahun pertama. Okay, so Cik Su 4 tahun dekat Melaka ambil IT. Kemudian lepas dah habis tu kerja IT 4 tahun. Kemudian Cik Su buat bisnes. Nama bisnes tu Luna Tots. Luna Tots ni ialah sebuah butik barangan bayi yang kita jual barang bayi ala asuhan alami, natural parenting. Jual pam susu, jual lampin yang boleh basuh, ada kain kendong baby. So masa tahun 2013 kita ada 9 cawangan di mana 5 tu kita licensekan. License ni maksudnya dia guna nama Luna Tots, dia buka kedai dan dia gunakan konsep Luna Tots tu. Dan 4 tu kedai Cik Su lah. So tahun 2016 Cik Su jual kedai Ceras dan juga Shah Alam jual. Pini kami tutup, Bangi kami kecilkan dan Cik Su fokus dekat produk yang kami sedia ada, kami distribute ke kedai lain, ke kedai barang baby, iaitu Cik Su ada produk The Milk Story, makanan ibu untuk banyakkan susu ibu. So tu kami distribute lah. So business model tu tukar lah daripada retail kepada distribution, dan Cik Su sendiri banyak bergerak as trainer. Jadi macam tadi kan Tuan Johan cerita Cik Su ada certified coloured brain directive communication tu. Cik Su ambil bila sebab minat dia suka bercerita, suka bercakap, suka kongsi, suka bagi orang faham. So waktu dekat Luna Tots memang Cik Su ialah seorang kaunselor susu ibu. Maksudnya Cik Su belajar dekat PPUM. Sampai jadi consultant, ambil cert, ambil certificate untuk bagi orang faham yang sebenarnya breastfeeding tu mudah. Macam itulah pada waktu di career di Luna Tots. So bila Cik Su career as trainer, so dekat situlah Cik Su ambil cert directive communication. Kemudian tahun 2016 juga Cik Su bersama-sama dengan MDEC untuk satu program nama dia E-Usahawan. So dekat situ sekarang bermulalah career Cik Su memang solely, dah lama dah guna digital marketing ni. Daripada mula-mula buat bisnes dulu pun memang first thing first, buat brand, buat website, buat Facebook, terus dah guna digital marketing. But bila 2016 onward sampailah di tahun keempat, memang betul-betul mengajar dalam digital marketing. Kalau betul-betul mengajar ni maksud dia, kata hampir setiap hari ada kelas, hampir setiap hari ada coaching, dan topik-topik dia ialah digital marketing. So macam mana orang kata perjuangan besar dia tu nak bagi rakyat Malaysia ni boleh guna, optimizekan digital marketing, especially siapa yang nak guna, terutama biasanya usahawan lah yang nak guna untuk perniagaan mereka. Itulah dia introduction dia. Tuan. Okey, dan apabila bercakap tentang perjuangan besar tu saya pun banyak nak belajar daripada Cik Su ni, sebab saya pun buat digital marketing ni semua main langgar je semua just main try and error. Mungkin ada kaedah yang lebih baik, lebih betul lagi mungkin kita perlukan sedikit bimbingan daripada orang-orang seperti Cik Su ni Okey, dan menariknya cerita tentang daripada Luna Tots kepada digital marketing. Macam perjalanan cerita tu sangat-sangat menarik. Dan ambil certificate tahun berapa Cik Su? Kalau certificate directive communication tahun 2015 rasanya. 2015 Okey, dah 5 tahun dah Okey. Alright, so okay, tadi masa Cik Su cakap tu baru saya dapat publikkan. Rupanya saya private kan saya punya ni, saya baru publikkan dan apabila publikkan ni barulah komen-komen ni terkeluar tadi tak keluar. Tu saya banyak lagi nak kena belajar tentang digital marketing ni benda-benda macam ni nak kena. Video ni diparparkan dekat mana Tuan Johan? Dekat Facebook personal Facebook personal. Okey, kepada anda yang menonton
Mungkin boleh tolong sharekan juga supaya ramai orang boleh dapat manfaat daripada ilmu yang dikongsikan oleh Cik Su ni. So kita dah ambil sikit komen-komen daripada yang bersiaran hari ini. Okey, Tuan Syamsuriza yang kata, dua-dua saya kenal. Okey, Tuan Syam ni saya sangat berterima kasih kerana sentiasa berada support saya punya Facebook live. Okey, tim saya juga Firdaus Johari ada dekat sini. Okey, Tuan Syam kata best topik ni. Of course, dia punya salah seorang lagi digital marketing expert Okey, mungkin digital marketing bertemu dengan digital marketing hari ni. Okey, Tuan Mio. Okey, Tuan Mio pun selalu bersiaran live juga dengan follow saya punya live di Facebook. Terima kasih Cik Mio. Harap boleh terus dengan kita sehingga akhir nanti. Puan Zurina daripada hari tu kata dia nak datang daripada hari Selasa hari tu kata nak datang. Okey, hari ni pun masih lagi bersama kita. Harap ada sedikit manfaat daripada perkongsian kita hari ini. Okey, ni sahabat saya Mentor Arab. Wah, Mentor Arab, dah lama tak jumpa Tuan Mentor Arab Okey, Tuan Mentor Arab ni pun banyak melatih usahawan-usahawan dia ada teknik-teknik dia yang bagi saya macam luar biasa juga Okey, ni antara salah seorang lagi. Kita punya Sifu berada dekat sini dan okey, ni sahabat saya ni Khairul Fadli, hidup MMU. Okey, Khairul Fadli MMU. Kena makan roti john dekat RSI, RSU kan. Hari tu datang tak ada dah. Oh, dah tak ada dah Okey. MMU kan cuti, sekarang kan pandemik kan. I see. Tuan Khairul ni MMU dekat saya berjaya Saya pun kenal dengan Tuan Khairul ni selepas saya dah bekerja apa semua baru kenal. Oh, MMU juga. Okey, but we are MMUians MMUians. Tapi kita tak ada alumni ke Cik Su yang tak masuk ni? Kena masuk lah, kena daftar lah lepas ni. Next time kalau ada alumni punya gathering saya boleh invite Cik Su sekali. Okey, lepas tu kita patutlah tak menyapa. Okey, minta maaf saya pun mungkin banyak lagi perlu dipelajari Okey, duduk rumah saya bolehlah dengar Okey, sementara kita duduk rumah kita boleh manfaatkan Wow, ni saya punya Sifu ni. Pulsing. Dahsyatlah bro. I'm so impressed with your effort. Wah, ini antara saya orang yang saya sangat-sangat kagum professional speaker. So much wisdom yang kita boleh belajar daripada Sifu Pulsing InsyaAllah mungkin satu hari kita boleh buat live bersama-sama nak cedok wisdom dia Okey, terima kasih kepada yang komen Okey, kita ada satu lagi komen daripada Intan Safina, baru nak berjinak-jinak dah register untuk kelas Cik Su. Wow, ada orang yang telah register banyak perkara yang kita boleh belajar tentang digital marketing Okey, mungkin kita boleh cerita sedikit untuk soalan seterusnya. Saya nak bertanyakan kepada Cik Su Okey, katanya tadi involve dalam bisnes, Lunatalk, lepas tu di-licensekan dan ada banyak orang dapat manfaat daripada licensing ni. Dan apa yang saya perasan daripada perkongsian daripada Cik Su ni tadi, walaupun dia buat perniagaan Lunatalk, tapi deep in heart dia adalah mengajar macam mana buat breastfeeding. Benda tu memang dah ada dalam DNA untuk mengajar dan satu persoalan saya adalah macam mana daripada Lunatalk ni boleh buat digital marketing apa pencetus dia, mungkin apa platform yang awal-awal digunakan yang mencetuskan minat untuk pelajari tentang digital marketing. Macam mana boleh belajar ataupun involve sepenuhnya dalam digital marketing apa transition dia? Okay, so dia bila kita belajarlah dekat MMU kan, waktu tu memang suka berniaga tapi orang kata exposure jadi usahawan waktu tu tak besar macam hari inilah. Macam sekarang di universiti dah ada topik-topik keusahawanan, even usahawan yang program MDEC ni sebenarnya dibuat untuk student-student universiti sebenarnya before dibuka kepada rakyat Malaysia, usahawan. So nak cerita, sukalah berniaga, sukalah jual barang. Kalau masuk duit PTPTN tu pergi beli tudung ikut kawan balik Kelantan, beli tudung nak jual tapi tak tahu nak jual kat mana sebab tak ada tempat. Dulu tak online ni tak berapa. Dulu ada MIRC, Friendster kan, tapi orang tak gunakan lagi untuk bisnes. Kalau ada pun kedai online shop. Nak buat website pun susah nak buat website waktu tu kan. So jual lah dekat makcik-makcik yang sidai kain kan, kita duduk rumah sewa dekat luar tu, jual lah dekat situ. Kemudian kerja IT. Bila kerja IT dan
suka pasal Lunatox ni sebenarnya suka mengajar. Maksudnya suka bila dapat satu info tu, suka bagi tahu balik dan suka bila tu orang tu faham dan orang tu pula dapat guna. Macam tu lah. So dia punya medium ialah barang-barang yang Lunatox jual. Macam breast pump, cloth diaper yang dia pakai tu kan. So rasa macam puas bila dia datang balik, dia kata dia dah breastfeed anak dia sampai 3-4 orang anak. Ada orang yang dah 5 orang anak sampai ke hari ni. So keseronokan lah. Kemudian sepanjang membangunkan Lunatox, memang kalau nak kata kerja Cik Su ni, kerja Cik Su ialah masuk TV, masuk paper, tulis artikel pasal breastfeeding. Itulah perkara yang paling Cik Su suka. Selain daripada jumpa klien, jumpa customer bila dia datang dan terangkan dekat dia kenapa dia kena breastfeed dan lain-lain. Sebenarnya dia dah tahu dah kenapa nak breastfeed, tapi macam mana nak guna pump tu dengan elok kan. Okey. Kemudian waktu tu juga memang kami dah guna digital marketing. Cuma waktu tu marketing banyak dekat luar. Maksudnya luar tu majalah. Masa tu nak masuk majalah, satu muka surat bernilai lebih kurang 4 ke 5 ribu. Maksudnya kita tengok majalah tu kan, majalah mana? Majalah baby ke, majalah keluarga ke, majalah wanita ke, nak masuk majalah, satu muka surat 4 ke 5 ribu. Sehinggalah tahun 2014 waktu tu GST coming in. So GST 6%. Maksudnya kalau 5,000 tambah lagi another 300. Macam tu lah waktu tu kan. Selalunya waktu tu bila Cik Su masa tu kita ada 8 cawangan, 9 cawangan. So budget marketing setiap bulan is almost 40,000 setiap bulan. Sebab satu cawangan kita allocate 5,000 budget marketing. Bila kita kata budget marketing tu, dia just satu muka surat je. Satu muka surat tulis semua cawangan. Itulah budget marketing. So sehingga tahun 2014, so masa tu Cik Su dah start looking for alternatif macam mana nak promotekan bisnes kita ni secara digital. Waktu tu kita ada salesperson kan dekat kedai kan. Sebelum ni salesperson just entertain orang je. Entertain orang tu maksudnya entertain orang nak beli barang. But this time semua salesperson tu dapat handphone. So we keluarkan satu allocation untuk beli handphone untuk setiap cawangan dan tambah pula task, tambah tugas. Sebelum ni layan pelanggan je, but this time dia kena ambil gambar dengan pelanggan. Lepas pelanggan beli je ambil gambar. Lepas mula tu dia orang segan lah. Malunya nak cakap kan. Kita cakap je, wah nak ambil gambar boleh. It's something new. Bila kita tak pernah buat, kita akan malu kan, dah kenapa pula aku beli breast pump nak ambil gambar. Selama ni orang puji, maksudnya contohnya, Cik Su demok story ni baguslah, saya anak sampai 3 tahun menyusu, memang bagus dia kata kan. So kita ni diam dengar kan, lepas tu kita pun ambil handphone. Puan yang puan cakap bagus tu tadi, puan ulang balik boleh, Cik Su nak record. Biasanya nak cakap pun malu, dia tu nak ulang cakap pun malu. So dekat situlah, that's how I realise yang digital marketing ni is a new landscape baru dalam marketing. Selain pada marketing sedia ada. So that was on 2014. So 2015, masa tu Cik Su memang nak jadi trainer. Memang selama ni Cik Su jual barang. Maksudnya bila beli barang, orang beli barang dan orang bayar untuk harga barang itulah kan. So dekat situlah Cik Su start cari macam mana nak jadi trainer dekat Malaysia ni sebenarnya. Dan start ambil TTT HRDF. Start tengok Tuan Johan dan a few trainer yang lain. Macam mana dia jadi trainer dekat situlah. Tapi sebenarnya yang paling besar sebenarnya selain daripada tengok orang lain tu, sebenarnya internal lah. Diri sendiri tu yang memang suka bila orang tu faham something. So kat situ awal-awal Cik Su involved dalam training in leadership. Sehingga tahun 2016 waktu tu memang masa tu negara dah mula into digital marketing. So dia dah mula gerakan e-usahawan. Gerakan tu program e-usahawan. So kat situ Cik Su apply dan seterusnya lah sehingga ke hari ini. So sehingga ke hari ini sebenarnya e-usahawan ada lebih kurang 700 trainer yang aktif. So bila aktif ni maksud dia aktif mengajar, aktif mengajar dan termasuk lecturer di universiti. Dan setiap tahun dia ada macam allocation untuk each trainer. So dekat situlah bila Cik Su perform ni maksudnya bila kita mengajar, orang boleh faham. So banyak student kita dapat manfaat. So dekat situ banyak peluang-peluang Cik Su dapat ambil sertifikat dalam digital marketing under orang kata naungan MDEC ni. So yang tadi sertifikat Cik Su kata Digital Marketing Institute Ireland, tu Cik Su dapat daripada tajaan rakyat Malaysia lah, tajaan MDEC. Dari untuk sertifikat yang baru Cik Su dapat waktu PKP hari tu, Diploma in Digital Marketing dekat LRN Paper UK.
level 3, so itu pun tajaan rakyat Malaysia juga. So sebenarnya cikgu rasa macam I should thanks to rakyat Malaysia lah, so I should give it back. So di sinilah cikgu sebagai seorang antara digital marketing profesional dekat Malaysia. So macam mana daripada kerja, lepas tu buat bisnes dan realize yang digital marketing tu is something yang kita kena buat. Kemudian cikgu jadi trainer dan kemudian upgrade knowledge sehinggalah ke hari ini pun belum pandai lagi. Tapi kalau mungkin ramai kawan-kawan yang digital marketing, dia akan faham, digital marketing besar lah cikgu. Cikgu ajar apa sebenarnya? Cikgu punya fokus ialah konten, penghasilan konten dan juga SEO. SEO ni search engine optimization, macam mana nak naik first page Google bila orang Google kita. So tu bahagian yang cikgu expert lah dalam digital marketing. Wow, okay. So specialization adalah content dan juga SEO Okay, menarik dia punya macam mana transition tu berlaku sebenarnya. Memang dah buat dah cuma bila buat mula-mula tu mungkin tak ada ilmu Macam mana kita tahu kita tak ada ilmu? Bila kita buat tu kita rasa macam payah bila Betul. kita rasa macam struggle dan ada dua tindakan yang kita boleh buat. Sama ada kita terus struggle ataupun kita pergi cari ilmu, dan lepas kita dapat ilmu kita aplikasikan dan ianya akan jadi lebih sangat-sangat mudah Alright, okay, kita tengok komen-komen dulu sebelum kita masuk ke kita punya soalan seterusnya. Kita nak masuk kepada okay, lepas ni kita akan cakap pasal the practicality macam mana nak gunakan colour brain dalam copywriting. Apa tu copywriting dan sebagainya tapi sebelum tu kita tengok dulu komen-komen daripada kita punya sahabat-sahabat dekat sini. Mentor Arab kata, wow, sangat lama tak berjumpa anda berdua. Itulah dah rasa macam jauh pula bila PKP ni nak berjumpa pun agak sukar terutamanya mentor Arab yang mungkin duduk di seolah-olah macam duduk di Arab. Okay, Tuan Syamsul Rizam kata MySpace. Okay, masa Cik Sugi cakap pasal MIRC apa semua. Okay, ni zaman-zaman MySpace dulu Okay, ni antara benda-benda yang mungkin generasi baru mungkin sukar nak faham apa itu MIRC. Okay, Khairul Fadli kata business is all about digital presence. That's very true If you are not in digital right now, you are probably out of business dan terutamanya orang yang macam resist tak nak masuk ke dalam dunia digital, hanya bergantung kepada traditional. Mungkin terutamanya PKP ni adalah bagi saya dia punya ujian yang dia bagi kan. Siapa yang tak ada dalam digital mungkin akan rasa bahangnya So it is important buat supaya lebih ramai orang tahu apa yang kita buat. Yes, kita teruskan buat. Okay, ni mungkin Hidayu tag kepada kawan dia. Rasanya okay, ni tag kepada kawan dia. Okay. Yes, betul tu kita buat supaya lebih ramai orang tahu Okay. Luas sangat digital marketing. Yes, CEO best. SEO. Dah familiar dengan perkataan CEO ni bila kita terima dengan bisnes kan. SEO. Okay, dan SEO ni macam mana kita nak naikkan kita punya website ke ranking yang tinggi dalam Google Itu antara satu ilmu yang bagi saya agak mahal lah untuk dapatkan tu sebab kalau kita nak upah orang buat SEO ni sebenarnya dia punya kos agak mahal Okay, dan Puan Rina Bahar, salah satu orang lagi sahabat saya kata, okay, good sharing. Okay, itu belum dia punya content, belum dia punya meet lagi itu baru intro, baru nak panas tu Okay, so kita akan masuk ke kita punya sesi. Terima kasih kepada anda yang komen. Teruskan untuk like, teruskan untuk share supaya the next part ni mungkin lebih valuable bila kita nak cakap tentang the how of doing digital marketing dan mungkin Cik boleh terangkan sikit macam mana kita boleh aplikasikan. Okay, sebelum kita cakap pasal aplikasikan digital marketing, mungkin kita boleh cerita sikit apa itu copywriting, apa itu digital, tadi kita dah sentuh sikit apa itu digital marketing. Tapi sebelum tu saya nak tanya pada perspektif Cik Su sendirilah apakah itu colored brain pada Cik Su dan perspektif Cik Su, mungkin ada yang mungkin tak familiar dengan colored brain ataupun mungkin belum pernah baca buku atau belum sempat attend mana-mana course, boleh terangkan sedikit tentang colored brain dari perspektif Cik Su.
Colour brain. The first time Cik Su learn about colour brain that was on 2013 rasanya, 2013. So waktu tu first time dengar lah. So dengar dan belajar. Bila orang kata ilmu ni dia kena amalkan. Dia kalau dia tak diamalkan dia tak jadi ilmu. Dia jadi sekadar maklumat lah, pemberitahuan kan. So by the time bila buat tu, bila tahu dan terus buat dan boleh dapat rasa kebaikan. Especially masa tu Cik Su ada lebih kurang 15 orang staff. So rasa I was 27 kot ke 30 waktu tu. Rasa macam masa tu rasa muda lah sebab sekarang dah tua kan. Rasa macam dulu tu muda. Rasa macam susahnya kan. Kenapa dia orang tu macam ni? Kenapa dia orang tu macam tu? Macam tu lah kan. Sebenarnya dia orang pun rasa kita pun susah kan. So bila dapat je colored brain ni, memang Cik Su aplikasikan dia, gunakan dengan a few method yang lain, dengan profiling yang lain. It really helps sebab dalam especially organisation lah, kita ni kalau kita kata relationship husband and wife, sebab kita love each other, maksudnya macam mana pun kita still ada love tu, spark tu kan. Tapi bila dalam organisation ni dia bukan nak tak love, tapi kita ialah strangers kan, strangers yang datang nak towards satu vision kan. And sometimes we could have different vision tu kan, dia pun ada vision lain, kita ada vision lain. So nak menyatukan dia, for me, kalau perlu cakap pasal colored brain in ayat yang ringkas, it really helps me to bind together dengan team member waktu buat business tu. Kemudian that was on 2013, lepas tu ambil certificate 2015, sehinggalah hari ini Cik Su masih gunakan ilmu tentang colored brain walaupun ada pelbagai perspektif, which is true. Kalau orang kata colored brain saja tak cukup, which is betul lah, mana ada satu ilmu yang boleh rangkumi semua benda kan. But ini adalah satu angle yang pernah membantu Cik Su untuk survive. Satu ketika dulu survive dalam kita punya struggle sendiri sehingga ke hari ini. Ini satu ilmu yang macam ramai orang kena tahu. Ramai orang kena tahu dan amalkan. Dia akan nampak efek dia pada organisation dia and also pada diri dia sendiri. Okey, menarik Cik Su cakap pasal membantu dalam survival memang survive lah. Benda yang menarik untuk kalau tak keberatan lah. Benda yang menarik untuk ni, boleh cerita sikit apa yang menyebabkan survival tu dan apa aplikasi yang digunakan sampai dapat keluar, dapat survive dan mungkin dapat thrive daripada situasi tu. Dia bila kita tak sabar nak ceritakan masa itu. Dia sebenarnya struggle dia tu nak bila kita ada organisation dan ianya berkembang kan, be it kita business owner, so kita lah yang akan jadi leader to the team kan. And kadang-kadang mungkin ada orang tu dia bukan business owner, so dia kata macam tak payahlah guna sangat kan, tapi sebenarnya dia still guna colored brain untuk dia bekerja bersama dengan team member dia, sama ada yang atas dia ataupun dengan yang lebih bawah daripada orang bawahan dia. So cabaran paling susah cabaran paling susah, setiap orang ujian dia lain-lain kan. Untuk Cik Su ialah macam mana nak bagi orang tu faham apa yang kita nak sebenarnya. So kenapa dia macam tak faham, kenapa dia tak deliver seperti yang kita nak. Mungkinlah ada banyak faktor lain, tapi tang nak cakap je dah tak faham. So macam mana bila Cik Su pandai lah, bila tahu je ilmu colored brain ni, Cik Su terus ajar kepada team, maksudnya buat training kepada team. Kemudian yang paling best ialah diorang sangat happy bila diorang kenal diri diorang. Semua orang ni kan, kita kata orang ni busybody lah, sibuk nak tahu pasal orang. No, sebenarnya kita memang busybody tu ialah sejenis defense mechanism yang sangat baik. Kita memang busybody terhadap diri kita sendiri. So semua orang masa tu team memang macam happy. Oh patutlah aku macam ni, aku colored brain yang ni. Oh patutlah macam aku nak improve lagi Dan bila kita betul-betul faham colored brain, tak ada orang yang lebih baik daripada orang lain. So sebenarnya kita boleh accept each other. Bila kita accept, barulah kita boleh perform dalam organisation kita kan. Kalau kita tengok dalam relationship punya yang start daripada jumpa, kemudian norming, kemudian kita ada storming. Lebih dah storming tu waktu krisis tu lah kan. Krisis, tak suka, tak happy, tak ni. The moment kita ada knowledge, lepas tu boleh diatasi, kita barulah boleh perform. The moment kita boleh kata, oh dia memang macam tu, let's do it like this. Dan kita akan realise yang kita sebenarnya boleh cakap the way orang tu faham. Instead of kita nak orang faham kita sahaja. So that yang sangat membantulah pada waktu Cik Su ketika itu. Okay, awesome digunakan dalam organisasi
Dan yang bestnya bila dia belajar dia terus mengajar orang lain dan apabila kita mengajar orang lain, sebenarnya kalau brain ni kalau kita tahu seorang-seorang pun tak guna kita nak team kita tahu dan kita nak itu dari segi konteks kita punya perhubungan dengan manusia, kita punya perhubungan dengan mungkin dalam organisasi bos, mungkin dengan dalam family dengan wife, ataupun kalau kita business owner dengan orang-orang bawah kita, ataupun mungkin dengan ejen-ejen kita. Dan dari segi konteks digital marketing, kalau kita kalau kita bekerja dalam team, kita boleh kenal dengan orang ni, kita boleh kenal dengan orang tu. Mamat ni memang blue, memang macam tu lah perangai dia, orang ni memang green, memang macam tu lah perangai dia. Tapi dalam digital marketing ni, ni antara satu persoalan yang saya sendiri pun tertanya-tanya macam mana kita nak mengaplikasikan digital marketing dalam dunia yang kita tak tahu dengan siapa kita berhubung, dan kita tak tahu dengan siapa yang macam video ni saya pun tak tahu siapa yang betul-betul tengok video ni sampai ni. Yang komen-komen ni saya nampak lah komen yang thumbs up dan sebagainya, yang share mungkin kita nampak lah, tapi yang betul-betul menonton ni mungkin kita tak tahu siapa yang ada, yang betul-betul menonton. Dan terutamanya apabila kita cakap tentang copywriting ni biasanya adalah satu bagi saya influencing skill macam mana kita nak menjual, sama ada kita nak menjual produk dan services ataupun kita nak menjual orang untuk take action untuk membuat sesuatu bagaimana kita boleh aplikasikan copywriting ataupun any digital marketing punya strategi, dan kita boleh incorporatekan colored brain dalam strategi tersebut. Okay, so mungkin before kita, ramai orang dah tahulah copywriting tu apa kan, tapi Cik Su just simpulkan, bukan simpulkan lah, just kongsikan sikit lah kan. Copywriting ni ialah apa-apa yang sahaja yang kita tulis dekat dalam, kalau dalam this case, dalam kita punya platform digital. Platform digital ni Facebook, Instagram, website, Twitter, LinkedIn, TikTok, copywriting lah, apa-apa saja yang kita tulis dan bertujuan untuk menjana jualan. Boleh maksudnya bertujuan untuk menjana jualan. Kalau saja-saja update yang kita update gambar selfie kita kan, hari ni tanam sayur, itu copywriting ke Cik Su? Itu penulisan. Dia not really copywriting. Tapi kalau nak panggil pun boleh. Kadang-kadang kan orang tu tulis cerita pasal sayur, bestnya sampai ke hujung. Bestnya copywriting. Boleh lah kalau kita nak panggil. Tapi sebenarnya tu just a writing. Sebab dia tak jual sayur tu pun. Kecuali kalau dia jual sayur. Boleh faham maksud Cik Su Maksudnya, kalau saja update, tak ada apalah kalau kita nak ambil gambar kita masak. Tu tak payahlah nak, bukan tak payah, boleh lah okey. Cuma copywriting ni ialah yang kita tulis for the purpose orang tu ambil tindakan, orang tu suka kita, orang tu like barang kita, orang tu beli barang kita. Itu ialah copywriting. So basically biasanya lah, apa saja dalam kita punya Facebook page, biasanya itu ialah copywriting. Sebab of course purposely kita letak sebab kita nak orang trust kita dan buat transaksi dengan kita, kan? So apa saja yang kita letak dalam website kita, biasanya itu adalah copywriting. Tapi apa kita letak dalam profile kita, kadang-kadang bukan copywriting. It's just a sharing, kan? Okey, tu yang pertama. Dan copywriting ni akan dibaca ataupun dibacalah sebab dia dalam bentuk tulisan. So kalau Cik Su, kalau gambar macam sehari ni video, ini bukan video. Ini bukan video. Ini bukan copywriting. This is content. Content ada writing, ada copywriting, ada video, ada image, visual, infographic. So this is bukan copywriting, kecuali bila kita tengah share tu kita ada tulis perkataan kan, tu copywriting. So ini adalah video, so kita faham lah, okay, maksudnya copywriting bila kita tulis untuk tujuan orang tu ambil tindakan, buat tindakan. Okay, so bila kita dalam dunia digital ni, kadang-kadang kan bila awal-awal digital marketing masuk Malaysia lah, masuk 2014, 2013, waktu tu orang start ramai ada Instagram waktu tu kan. Masa tu kadang-kadang orang lah dia akan kata, saya malu lah jadi dunia digital ni sesuai dengan saya, dia katakan. So dia bukanlah tak sesuai, dia sebenarnya dunia digital ni sesuai untuk semua orang, sama ada malu atau tak malu. Tu pertama lah, bukanlah tak malu. Memang ini satu landscape pemasaran yang baru kan, platform yang baru. Okey, lepas tu kedua, we still need ourselves. Contoh online marketing ni is like a microphone kan. Bila kita cakap dalam dunia dalam satu dewan, kita cakap kan, kalau kita cakap sendiri kita kena cakap kuat-kuat. Assalamualaikum, nama saya Cik Su, saya dekat belakang dengar. Macam itulah, so kita akan kena cakap kuat-kuat. Tapi bila kita guna mic, kita tak payahlah cakap kuat-kuat macam tu. But there will still be an effort. Maksudnya still kena keluarkan suara, still kena bercakap.
Boleh, maksudnya, walaupun aku pakai guna digital marketing, digital marketing ni still memerlukan diri kita, still perlukan effort kita. Dia tak adalah orang kata, senanglah sikit. Tak senang pun, sama je macam still kena bercakap dalam dewan tu, still kena keluarkan suara, still kena keluarkan energy, cuma dibantu dengan mikrofon. Same goes dengan digital marketing lah. Maksudnya semua orang pun dapat, senang, faham. Maksudnya aku kena jadi diri aku lah. Kita kena jadi diri kita, dan kalau dalam bisnes tu pun, even dalam bisnes ada satu tips lah. Dalam bisnes ni sebenarnya bila kita buat satu bisnes, kita bukanlah kena create, tapi kita kena bayangkan bisnes kita tu kalau dia ialah orang tu berbentuk macam mana, macam tu. Dia tu lelaki ke, perempuan ke, dia tu umur berapa, 20-an ke 30-an, dia kerja apa, dia tu sebenarnya pemarah ke, funny ke, lembut ke, keibuan ke profesional ke, tak banyak cakap ke. So kita dah ada karakter tu. So sebenarnya copywriting di dunia digital dia bermula dengan, ada orang panggil avatar kan, selebriti ataupun individu itu. Cik ulang, jika bisnes kita ialah orang, siapakah orang itu? Apakah karakteristik orang itu? So the moment kita tahu, the whole business tahu itulah karakteristik bisnes tu, barulah that business senang nak tulis copywriting. Dia nak tulis ayat yang lembut ke? Sebab nanti the whole copywriting dia kena konsisten. Lembut je daripada mula, sebab dia jual barang-barang ibu, contoh dia kan. Ataupun dia funny buat lawak je daripada mula sampai hujung kan. Sebab dia jual something yang fun, contohlah kan. Ataupun perasan tak kadang-kadang orang laser kan, lasernya dia bukanlah tak, it's dia punya karakter. So sepanjang dia membawa bisnes itu, itulah karakter bisnes itu. So copywriting di dunia digital, nombor satu, dia kena konsisten. Maksudnya the moment tahu orang tu apa karakter bisnes kita, barulah kita boleh konsisten dengan ayat-ayat kita. So kalau macam untuk hari ni lah kan, Tuan Johan kalau Coloured Brain kan, sebenarnya Cik Su pun ambil kesempatan ni untuk berbual lah dengan Tuan Johan kan. So Cik Su cakap tadi, Tuan Johan, sebenarnya Cik Su ambil kesempatan ni untuk tanya soalan balik kan. So kalau mungkin nak sembang-sembang dengan Tuan Johan kan, mungkin kawan-kawan kita ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar, tapi mungkin sedikit mungkin nak dengar lah Tuan Johan kongsikan dengan kita kan, macam mana karakter macam Tuan Johan sendiri rasa, macam Tuan Johan kalau Tuan Johan beli barang ataupun orang kata beli dekat online lah senang. Kalau beli barang tu besar sangat kan, beli barang di online, dan barang tu dia bukanlah barang yang penting sangat, yang macam, dan dia tak boleh dipengaruhi. Macam kadang-kadang kita fikir, alamak ni nanti macam mana ni, sekarang PKP banyak benda yang kita fikirkan. Dia kena relax je, kita bayangkan kita ada je duit tu, boleh je beli benda tu, kalau kita beli pun tak ganggu. So macam mana Tuan Johan membeli barang kalau dekat online? Maksudnya dekat medium apa? Okay, saya kurang sikit membeli online, tapi banyak jugalah sebenarnya masa PKP ni, banyak jugalah kan beli online. Antara yang saya beli baru-baru ni adalah saya beli keyboard. Keyboard Kenapa? piano. Keyboard tu memang nak pakai? Okay, mula-mula anak saya ni memang dia kalau pergi ke shopping mall, kalau dia nampak piano ke apa ke, dia memang dia akan suka pergi ke situ dan dia akan ting. Lepas tu bila kita dah bagi dia phone, sekarang dia bawa phone pergi jalan pun bawa phone kan, dia akan bawa apps dia untuk belajar piano. So saya rasa macam wow, sebab saya memang minat muzik dan tapi saya main gitar kan, saya tak main piano lah kan. Dan anak saya nak beli piano lah. Saya cakap, piano mahal kot, 4,000 lebih, 5,000 lebih kan. And then saya pun pergilah ke kedai-kedai lain, saya tengok ada keyboard jenama Casio yang maybe yang the lowest end mungkin harga 500, 700, yang elok sikit 700, yang macam selesa sikit nak main kan. Dan saya ingat lagi saya beli tu, saya rasa macam ada satu urge nak beli kan. And saya tak buat pun macam, saya baca review sikit, tengok okay, orang ni kata bagus, and saya buka dia punya video, kata bagus, lepas tu saya beli. Dan dapat beli online ke beli dekat depan? Beli online. Beli online. Sebab satu beli online, yalah musim-musim PKP ni kan, kita nak beli depan-depan pun susah kita, sebab kedai muzik ni tak banyak dekat kawasan rumah saya ni. Yang paling dekat pun kena pergi 15 minit, dan itu pun kedai yang kata
yang tak banyak choice lah kan. Tapi kalau kita buka dekat ni, kita ada banyak, kita boleh browse satu. Saya beli sebab anak saya pun baru-baru nak belajar, bukannya expert sangat. So saya tengok review okey, apa semua okey, saya belilah. Sampai sekarang saya dah boleh main 2 lagu saya dah. Memang berbakat. Tapi Tuan Johan beli tu dekat platform Shopee? Lazada. Oh, Lazada. Okay. Dekat Shopee saya beli Guitar Effect. Guitar Effect. Yang mana bila saya dah beli, lepas tu baru saya tengok macam Allah Akbar, digital effect ni sebenarnya kita memerlukan masa yang lama untuk kita godek-godek. Tak macam dia Guitar Effect ni ada 2, satu digital atau analog. Digital ni macam dalam satu Guitar Effect. Gitar. Oh. Kita main gitar kan, kita ada boleh kreng, lepas tu kita boleh, bila kita tekan dia lepas tu kita tekan lagi, dia macam-macam efek tu kan. Ada orang main gitar mungkin tahulah, dia ada delay effect, dia ada distortion, ada overdrive, ada banyak lagi lah, flanger dan sebagainya. So tu pun saya beli, tapi saya tak main pun sampai sekarang sebab tak ada masa nak godek-godek. Okay, so menarik kan? So dia sebenarnya thank you Tuan Johan for sharing. Cikgu tak pandai main gitar. Memang tak tahulah gitar. Tapi nak cerita yang setiap orang ni dia ada style dia membelilah kan. Provided dia tak terganggu dengan apa-apa. Sebab tu bila kita buat brain color test kan, biasanya kalau kita environment tu pun mempengaruhi. Kalau brain color test tu dibuat dekat pejabat, biasanya kadang-kadang result tu tak berapa accurate, maybe kadang-kadang, dan kena beberapa kali test. Kenapa kadang-kadang we tend to berfikir banyak benda yang kita fikir, so that kadang-kadang kita akan menjawab test brain color tu dengan kurang tepat. Okay, so sebab tu bila kita nak berbual tu kadang-kadang kita bagi condition lah kan. So Tuan Johan kata dia tahu anak dia suka muzik, so dia nampak, dia survey, kemudian dia rasa okey dan dia beli. Dan anak dia pun, anak yang dah boleh main 2 lagu tu anak Tuan Johan ke Tuan Johan? Saya yang boleh main 2 lagu. Anak pandai, anak memang dah banyak lagu dah, dia pandai main kan. Follow saya punya Facebook, nanti saya upload 2 lagu tu. Ada hutang lagu kan. So maksudnya Tuan Johan dah boleh dah gunakan. Yang kedua pula dia beli Guitar Effect, dia katakan. Tapi sebab banyak benda masa kena consume, so benda tu dekat situlah, tak adalah nanti baru tengok balik kan. Okay. So apa yang Cik Su nak kongsikan ialah sebenarnya kita ada pattern membeli kita kalau kita tak ada banyak benda yang mempengaruhi sangat. Contohnya kewangan lah sekarang ni kan, kadang-kadang kita risau nanti tak pakai, nanti tak ni. So consider macam kita tak ada apa-apa, boleh je benda tu, boleh affordable, boleh beli, kita ada pattern kita. So tadi sebelum sesi bermula, Cik Su ada kongsi dengan Tuan Johan yang on 2014 kita orang Cik Su dengan tim pernah buat satu training ni ialah training brain color tapi untuk usahawan. So dekat situ tak silap Cik Su 1 hari training. So tapi training secara berhadapan lah. Bila secara berhadapan, so diorang pun daripada awal pagi dah diconditionkan macam dia bukanlah usahawan. Jangan risaulah pasal duit ke apa ke, just relax, enjoy je datang session kan. Dan dia datang pun bersama-sama dengan team member dia. Ada datang dengan husband, dengan wife. Jadi diorang free lah untuk untuk express diri diorang kan. So dekat satu slot training tu, kita kumpulkan bila dah identify siapa yang green color, siapa yang brain color, siapa yang purple and red, kami kumpulkan mengikut group. Kemudian bagi kertas dengan pen marker. So bagi condition, contohnya bila nak beli barang, apa buat dulu, macam itulah, bagi that kind of question. So diorang pun tulis dan diorang pun present dekat depan. So dekat situ Cik Su just mungkin just Cik Su ringkaskan kebanyakan, tapi nanti topik kita ni pasal coloured brain dalam copywriting. Tapi Cik Su bawakan dulu ke keadaan itu So bila coloured brain yang green ni, coloured brain green, mungkin audience Tuan Johan mungkin dah faham kan coloured brain sebelum ini kan kalau mengikuti Tuan Johan. Tapi kalau coloured brain ni biasanya, coloured brain green, biasanya diorang akan
dia suka dengan warna lah, suka dengan warna, dan dia akan grab apa yang dia nampak pada ketika itu, yang menarik perhatian dia ketika itu biasanya. Dia orang masa tu satu group dalam 10 orang tau, 10 orang ke 15 orang, and surprisingly semua yang 10 orang tu semua agree, dia orang that's how they buy things dekat mall. So dia kata dia jalan-jalan, dia nampak mana suka, dia cuba, kalau muat saiz okey, beli. Macam tu lah. So come the next question. Kalau tak muat ataupun kalau kat rumah tengok dah ada, macam mana? Dia punya orang lain tanya kan. Dia kata tak apalah, biar je lah kat situ, bukan buruk pun. Dia kata kan, ataupun bagi je lah orang lain. So jawapan daripada grup green brain tu memang diorang apa ya dia? Sekata tu maksudnya tak ada siapa yang tak agree. Diorang agree lah, diorang kata tak apalah, kalau tak pakai bagi je lah orang lain. So dan jawapan dia orang tu disambut dengan ketawa lah, Cik Su pun gelak kan. So yang orang yang brain colour lain, especially red, dia akan macam muka dia macam kalau marah. Saya green saya green. Saya memang bersetuju lah. Kalau saya pergi shopping mall, saya rasa menarik, saya beli je. Saya tak pernah merancang saya punya pembelian. In fact, kalau saya rancang benda tu yang saya tak beli, saya beli benda lain yang mana teragak nak beli. So kalau kata tergelak, saya pun memang tergelak lah dengan perangai saya sendiri. Cik Su memang gelak. Lepas tu tapi orang yang brain colour lain pun dia kadang-kadang dia bawa partner kan, partner, wife, husband. So adalah macam patutlah. Macam tu lah, the moment dia cakap patutlah tu maksudnya dia orang accept. Memang yang di depan tu agree. So kemudian kita pergi dekat brain colour yang lain lah dan yang seterusnya. Tapi untuk topik ni Cik Su akan spesifikkan dekat copywriting lah. Apa yang Cik Su nak bawakan ke tahun 2014 hari tu ialah masa tu kami conditionkan bagi situasi diorang masuk dalam mall beli barang. But this time kita nak kongsi macam mana kita sendiri dengan different color brain shopping di social media ataupun di internet. So sedikit tips lah kan. Tapi mungkin Tuan Johan nak kongsikan sikit tak? Mungkin colour brand Cik Su risau juga kalau ada yang kenapa green tu macam mana, blue tu macam mana? Secara ringkas mungkin Cik Su boleh go through the four colours dari baru nak dengar Sifu cerita. Ada dia pass balik dekat kita. Okay, so brain colour ni dia bukan personality, dia ialah the way we process things. Maksudnya dan dia datang daripada kita kecil lagi. So sebenarnya bila kita lahir, kita dah ada cara kita process things. So contohnya untuk green, this is just a very basic lah tuan-puan, dia panjang lagi lah, buku dia pun banyak kan nak baca. So secara ringkas green ni dia punya the way they see things ialah kalau dalam ayat US dia tulis chaotic. Chaotic kalau kat ayat kita huru hara, tapi it's not a huru hara yang tak elok. Kita punya huru hara bring a bad connotation kan. Ada everything everywhere. Kalau ada gambar otak tu, kat situ ada gambar petak, ada gambar bulat, ada gambar macam-macam lah dalam dia punya the way dia process thing. Siapa yang pernah berurusan dengan green brain, kadang-kadang dia cakap tu pun tersalah-salah. Dia bukan sengaja dan dia tengah fikir benda tu pun. Dia too many things in one time. So ada orang dia kata kalut lah, dia katakan. So terpulang. Tapi the moment kita bring colour ni, sebenarnya first thing first, kita tak judge orang. So kekalutan dia, kehuruharaan dia, sebenarnya dia ada something yang bring something good to the team. So dia punya kekuatan pula untuk colour green ni, dia see bigger picture. Maksudnya bila dia tengok piano macam Tuan Johan, anak suka piano kan, tengok keyboard, dia dah boleh nampak dah anak dia tu macam dia bila besar nanti. Macam tu lah. Yelah, maksudnya dah boleh fikir dah and picture. Cakap lompat-lompat. Syah tuliskan, dia lompat-lompat tu dia bukan sengaja. Dia kalau orang kata kau tak fikirlah, dia tengah fikirlah ni. So that's how ni antara orang green brain juga sebenarnya. Syam green brain ke Syam? So sebenarnya kita tahu ni untuk kita terima orang tu. So dia see bigger picture, and green brain biasanya dia funny lah, biasanya dia boleh buat lawak spontan biasanya lah, sebab everything is so fun pada dia kan.
So namun again dia ada banyak faktor lain yang mempengaruhi kan, mungkin pembesaran kita, tapi ni secara knowledge je lah. Lepas tu bila yang kedua kita cerita pasal blue lah. Blue, yang blue ni ataupun Cik Su terus, kalau Cik Su masukkan terus dengan copywriting boleh ke Tuan Johan? Maksudnya green macam tu, macam mana nak copywriting? masuk Okay, kalau green ni kalau kita nak tulis copywriting dalam copywriting kita lah, bila kita nak jual satu barang kan. So dalam tulisan kita tu kita kena tulis apa yang dia akan capai. Maksudnya contoh cantiknya telekung ni boleh pakai masa raya tahun depan, macam tu. Ataupun kalau kita jual apa kalau kita jual pasu ataupun sayur benih kan, benih sayur. So kita kata senangnya benih sayur ni bolehlah nak makan nanti petik je dekat luar, macam tu. Boleh the way yang dia boleh bayangkan tindakan, nanti dapat macam ni lah, macam tu. Tu yang pertama lah kalau green brain kan. Kedua, kalau ada visual dia membantu sebab dia dah banyak dalam otak dia. So bila ada gambar, kita put lah gambar tu kan. So tapi benda ni macam kalau tuan-tuan fikir logik lah, copywriting memanglah kita tulis benda tu. Kalau kita macam ni, kalau orang tu dia memang dah expert, dia memang dah tahu dah benda tu basic dia kena buat, dia memang akan buat. Tapi kadang-kadang we tend to think macam kita punya coloured brain. Jadi kadang-kadang kita terlepas certain point. Maksudnya bila kita write down each point, kita kena check balik kita punya copywriting ada tak, kan. So kita tengok yang first, kalau green brain dia bagi tahu ending dia akan dapat apa dengan membeli barang itu, dia akan mendapat apa. Kemudian dia ialah orang yang dalam copywriting kita ni letakkan emotion ataupun reaction. Contohnya kan sedihnya anak, sedihnya macam ni sedihnya kalau Cik Su lah, kalau pasal breastfeeding kan, sedihnya dah nak masuk kerja tapi susu dalam peti ais tak cukup lagi. Faham tak maksud Cik Su? Maksudnya ada kan, tapi ikut crowd tau. Kalau dia ni bengkel untuk orang lelaki, tak sesuai, kena lain lah pula, kena ayat lain lah. Mungkin relax lah bosku ke, maksudnya ayat-ayat yang audience kita pakai. So boleh tambahkan reaction. Kalau happy tulis happy tu. Macam tu. Kalau emoticon ke kan. So itu untuk green brain lah. Bagusnya green brain ni dia impromptu. Maksudnya dia kadang-kadang kalau benda tu dia just suka, dia rasa kena dengan dia, cantik, biasanya dia akan add to cart. Dulu lagi senang, dulu WhatsApp je, klik WhatsApp, transfer duit kan. Sekarang pun lagi senang. Add to cart, lepas tu masuk credit card, lepas tu ada MSOS code kan. Lepas tu dah barang dihantar. Macam Shopee pun lagi senang. Kadang-kadang Shopee certain barang tu dia tak minta MSOS code pun kan. So pada Cik Su dan ramai orang agree paling senang nak jual barang pada orang yang green. Yang mungkin ada orang green tak agree, tapi Cik Su agree. Cik Su green colour memang banyak barangnya tu. Kalau kadang-kadang benda tu taklah murah, macam 200-300, kadang-kadang kita macam alah salah beli, tak apalah bagi je lah orang nanti. Macam tu lah. Punya positif dia tu kan. Tapi nak beli lagi, tak pernah tak pernah memadamkan hobi itulah kan. Okey. Kemudian kita seterusnya yang kedua ialah blue coloured brain. Maksudnya orang yang biru lah dipanggil blue colour kan. Orang yang blue coloured brain ni masa tu lah bila dia orang, masa Cik Su dalam training tu, dia agree yang bila dia orang beli barang something, dia orang suka perkataan-perkataan yang ada macam bundle, buy two free one. Dan dia suka kalau dalam copywriting tu ada belilah untuk mak dekat kampung. Macam tu lah. Ataupun kesian hari tu anak kata teringin nak belajar bahasa Arab. Macam itulah contohnya lah kan. Ataupun dari kecil, ataupun something yang memori. Contohnya dari kecil mak kata tiap kali nak makan mesti macam itulah, dia ada memori yang bring back memory. So dia orang akan tend to orang kata jatuh hati dan okey dan agree lah untuk membeli barang itu. Especially ramai yang agree untuk macam tudung Siti Khadijah punya telekung. Itu memang blue, orang akan sangat resonate dengan kata-kata itu.
Mak apa nak mak teringin nak telekung Siti Hadijah kan. That's a very good copywriting. Dia macam kalau orang blue dia boleh feel lah macam sian mak aku kan. Kalau orang green dia macam dia dah bayangkan dah mak dia happy. Kalau dapat, mak happy kalau dapat. Dia bayangkan macam itulah. So orang yang blue masa awal-awal kita tahu pasal brand colour dulu ramai orang kata kau biru, kau biru. So masa tu biru tu macam hijau pun negatif, kalut biru pun negatif. Sebenarnya it's not a negative thing. Biru ni dia blue coloured brain dia always relatekan something to something. Maksudnya kalau benda tu ada dalam dia punya memory ataupun memory masa dia masih ingat, contoh cikgu pernah keluar dengan seorang kawan, kita ni tengah berbual tau, tengah sembang, lepas tu dia diam dekat kedai makan waktu tu, dia diam, perempuan kawan tu kan, dia diam. Lepas tu kan dia cakap, dah 3 kali dah lagu ni restoran ni mainkan. Faham tak maksud Cik Su punya, yelah kalau kita bengang lah kan, kita tengah cakap kot kan. Tapi dan sebenarnya Cik Su tak realise pun lagu tu dah berapa kali dimainkan. Untuk Cik Su yang paling fokus ialah ni lah, kita cakap apa topik kita, apa yang kita dapat capai nanti kan. Tapi for some people, everything ni saling related. So lagu ni kenapa dah 3 kali main? Bau ni macam bau ni lah. Macam dia boleh ingat dengan memori-memori dia yang pernah ada. So diorang pun ada kelebihan diorang. Kelebihan dia ialah dia lebih dia kadang-kadang dia datang kat kita, dia cakap kenapa ni, okey ke hari ni? So kita pun kata okey je, apasal pula? Sesat dia tanya aku okey ke tak? Sebenarnya dia bukan selalu Cik Segura, dia bukan bomoh, dia bukan teka-teka. Sebenarnya orang ni tak okey tak? Dia tak tahu pun. Cuma dia pernah ada memory, kalau kita okey muka kita macam mana. Macam tu lah. So the moment dia tengok kita tak okey ni, lain ni dengan muka okey. So dia orang pun ada kelebihan dia. So ada kawan yang blue pun ada kelebihan. Dan kalau pergi meeting Tuan Johan kan, kalau Cik Su pergi meeting, Cik Su kena bawa team member yang blue. Sebab kadang-kadang tu kan Cik Su meeting kan, kita cakap dah habis, kawan Cik Su pun kata, Cik Su tak perasan ke dia tak happy tadi? Dia tak cakap pun kan. So tanya dia, Tuan okey ke? Tuan okey, dia katakan. Dia kata dia okey. So orang blue coloured brain ni kadang-kadang dia read the environment ni kan. Tapi kadang-kadang dia ada culture juga. Macam dekat Jepun, memang culture dia, Cik tak ingatlah term dia dalam bahasa Jepun kan, tapi dalam bahasa Melayu, read the air. Maksudnya, baca environment. Kalau orang tu, kita tanya dan dia tak jawab, maksudnya sebenarnya dia tak nak. Macam tu. Tu culture di Jepun. But somehow, brain colour mungkin dipengaruhi juga culture. Mungkin sekarang orang Malaysia pada Cik Su lah. Sekarang ni kita ni, pada Cik Su kita berterus terang. Happy pun cakap, tak happy pun cakap. Compared to orang Jepun. Orang Jepun dia tak nak, dia diam. Tak boleh kalau dia tak nak, dia tak okey pun dia diam. Kita ni akan Cik Su perasan, kita ni akan cakap baik-baik macam ni. Minta maaf lah Cik Su tapi nak bagi tahu ni. Okey, tak apa. Pada Cik Su, Malaysia masih berterus terang lah compared to culture. But kaitan dengan orang coloured brain blue tadi, orang tak cakap pun dia tahu. Orang Jepun, kalau dia diam maksudnya dia tak nak. Kalau orang Jepun, kita mesej boleh ke jumpa? Kalau dia diam tak respon, maksudnya dia tak nak. Dia tak nak. Tapi kalau dekat orang Melayu ni, kalau diam maksudnya dia setuju. So dulu kan. Dulu lah. Tapi kalau kawan kita ni tak reply WhatsApp, diam tu sebab tak baca WhatsApp. Kan? Dia masuk sorry tak nak. Selalunya kalau kita akan cakap lah macam tu, tak nak okey. Okay, so tu sedikit lah kan. Okay, kita masuk dekat red lah. Red ni, orang yang red ni masa bila kita buat training, diorang paling kurang beli barang. Sebab diorang ni ialah orang yang come with objective. Dia macam purpose tu nombor 1. Kalau kita berbual kan, contohlah, kalau kita kan banyak berbual kan, jom lepas habis PKP nanti kita pergi Port Dickson kan, contoh kan. Orang green dia happy je, okey, habis PKP bila? Habis-habis macam tu je lah kita punya ni kan, habis PKP bila, nak duduk mana? Macam tu je lah sikit-sikit kan. Tapi kalau orang red, kadang-kadang dia still diam, dah kenapa pula? Ada event apa?
purpose, objektif dia. Kecuali kalau kita bagi tahu, jom kita ramai-ramai satu family, dah lama tak kumpul satu keluarga. Baru dia macam boleh relate. Dah lama tak kumpul satu keluarga. So dia ada kena purpose. So kalau kita buat copywriting, tulislah purpose itu. Contoh purpose kan. Purpose dia macam Tuan Johan beli apa, gitar apa tadi? Gitar effect. Gitar effect, sampai lupa perkataan. Gitar effect. Kalau nak tulis copywriting, kena tulis kalau guna gitar effect ni, bolehlah bila kita main muzik tu dia ada bunyi ini. Macam itulah. Tapi kalau kita punya niche tu dia faham lah ayat tu kan. Maksudnya ayat yang niche kita faham lah, ayat Cik Su mungkin tak betul lah. Tapi maksudnya bagi tahu, kalau aku main gitar tu guna tu dia akan ada bunyi ni. So bunyi ni lagi sedap lah. Macam tu lah. So kadang-kadang kita nampak macam samalah dengan yang green tadi. Yang green tadi dia tak payah detail sangat pun tak apa. Cerita je. Kalau ni baru boleh main muzik macam Metallica ke, macam tu lah. So something yang lagi, betul kan Cik Su sebut kan? So maksudnya yang end dia nanti dia boleh jadi macam mana. Tapi kalau yang red, dia nak purpose dia beli tu. So dia lebih kurang sama tapi dia tak sama. Tapi sebenarnya kalau kita dah buat tulis copywriting tu, kita akan include je keempat-empat brand colour ni. Kita tak adalah aku nak jual untuk orang green je, aku nak jual untuk orang blue je. Tak pun, kita include semua sekali kan. Okay, so tu ialah orang yang red. Dan orang red sangat suka beli dekat website. Sebab dekat website ni, kalau perasan dia akan tanya, sekarang dah ada Shopee, senanglah Shopee kan. Shopee pun dia akan tengok Shopee ni kedai apa, jual apa barang lain. Apa barang lain dia jual. So macam kalau dia jual barang memancing, dia akan masuk kedai tu tengok ada tak jual barang lain. Kalau dia tengok jual seluar pun dia jual, pasu pun dia jual. Sebab orang yang red ni dia into accreditation. Maksudnya dia akan tahu daripada siapa. Walaupun benda-benda ni macam kompetensi, maksudnya the moment kita tahu barulah kita akan cari. Contoh macam ni, tuan puan tahu digital marketing professional, ada ya award tu. Kita dah tahu, kita akan carilah lagi kan. Ada sertifikat tu. Maksudnya bila kita dah tahu, kita akan cari. Tapi consider kita ni biasa je nak beli barang mancing je pun. Kalau kita as long as suka, okey dengan barang tu, dah kita bayar. Tapi kalau orang merah, dia akan tengok kedai tu kadang-kadang dah berapa lama berniaga, sebenarnya siapa orangnya, macam itulah. So ni kalau kita cakap barang kita tu disertified oleh sekian-sekian, kadang-kadang dia akan tengok betul ke certified sekian-sekian, macam itulah dia akan tengok kan. So dan dia suka kalau ada step, ada tulis 1, 2, 3. Langkah pertama, klik di sini. Langkah kedua, klik di situ. Macam tu. So bila kadang-kadang kan kita tulis kat tepi tu, kita tulis emoticon kan. Instead of gambar love ke gambar pokok ke kan, bulan nombor 1, 2, 3. Contoh dia kan. Okay. Yang terakhir ni purple. Purple ialah orang yang dia macam lebih kurang sama macam red, tapi dia perlukan lebih banyak information. Maksudnya lagi panjang tulisan tu details, lagi elok. Cuma dalam copywriting, dalam Facebook especially, kita tak boleh panjang-panjang sebab nanti orang dah boring baca kan, dia letih kan. Sebab screen phone kecil. So bagi pautan link. Maksudnya baca di sini. So dia akan sangat puas hati kalau kita bagi details untuk baca tu lah kan. Baca di sini. Dan dia suka sekarang ni orang buat copywriting, gambar tu orang bubuh banyak. So kadang-kadang dia nak beli warna biru je, tapi dia scroll, kalau warna kuning macam mana, kalau yang warna hijau macam mana, kalau warna merah macam mana. Dia just nak tahu, nak memenuhi ketahuan dia. Ada kalau barang tu pilihan sikit, contohnya ada warna purple je, dia tak suka sangat, tapi dia kalau boleh ada banyak, lagilah dia senang dia nak buat pilihan. So basically sebenarnya copywriting ni macam Cik Su kata, kita akan tulis semua pun, daripada yang green brain kita bagi ending jadi apa, kemudian kita bagi yang blue, kita masukkan set bundle, kemudian kita bagi link website, kita tulis langkah-langkah, kemudian yang purple kita bagi pautan ke website-website lain. Maksudnya taklah satu je
baca. Oh saya nak tulis satu je lah cikgu, satu method tak. Masukkan je semua so that dan cikgu ulang balik. For some people dia rasa senang je saya memang masuk lah semua ni cikgu. Maksudnya memang tuan-puan memang berbakat lah tulis copywriting kan. For some people ni macam orang suara nyanyi, suara sedap kan. Yuna, Siti Nurhaliza kan, dia lain-lain je dah sedap kan. But for some people dia kena practice. Oh kena tulis balik apa cikgu dengan Tuan Johan cakap ni. Perkara nombor 1, perkara nombor 2, perkara nombor 3. Sebab kalau kita tak faham, kita akan tulis, kita akan anggap semua orang sama macam kita. Let's say kita purple, kita punya copywriting penuh info daripada atas yang pertama. Info pertama, info kedua, info ketiga, fakta kelima. Nak jual bekas sabun je. Contoh kan? Maksudnya kita akan sense untuk bagi orang seperti mana yang kita nak. But dalam Colored Brain, kita nak optimiskan Colored Brain ke semua Colored Brain, kita buat apa yang orang tu nak, apa yang orang tu nak dengar. Not too long macam untuk orang purple, tapi just nice, ada bigger picture, ada promotion yang bundle, ada say something about family and relationship, and also kalau ada link ke website. Dan sebab tu bila digital marketing, make sure kita punya Facebook tu, kalau nama kita macam Tuan Johan kan, Tuan Johan Irwan Kamarul Zaman. Kalau nama full, orang suka lah macam tu. Dia tak dia tahu dengan siapa dia berurusan. Tuan Johan tulis buku. Macam tu lah. Dia bukan nak siasat pun. Dia just nak memenuhi apa yang dia nak tahu. Jadi Tuan Johan silakan. Cikgu harap cikgu memenuhilah keempat-empat Colored Brain. Tapi yang expert Tuan Johan dah malu dah nak cerita. Saya cuma tahu di kalangan saya punya field je Cik Su, sebab saya tak pernah berfikir tentang copywriting Colored Brain in terms of copywriting. In fact ada orang suruh saya buat Colored Brain in sales pun, saya tahu tentang Colored Brain, tapi saya macam saya lebih suka fokus kepada bidang saya, itu bidang leadership, macam mana nak menguruskan pasukan, team management dan sebagainya. Dan hari ni sebenarnya saya belajar banyak benda juga daripada Cik Su sendiri. Walaupun saya tahu penggunaan Colored Brain, saya tahu konsep Colored Brain tu, tapi nak linkkan dengan copywriting perlu kita buat. Okay, sekarang ni kita nak target orang macam mana dan macam mana kita nak includekan keempat-empat elemen supaya kita punya copywriting tu lengkap dan orang kata inklusif lah, keempat-empat. Dan mungkin juga kita boleh buat, kalau kita rajin, kita boleh buat 4 copywriting yang berbeza, so that orang green baca dia terbeli. Kalau posting ini orang red baca dia terbeli. So kita boleh gunakan strategi yang mungkin berbeza-beza. Tengok dia appeal kepada brand color yang macam mana. Dan saya tertarik juga bila Cik Su kata okay, orang green macam tu, beli dia macam tu. Dan sebenarnya kalau kita boleh orang kata reverse engineer, kita dah tahu dah orang green ni beli macam ni kan. Kita boleh reverse engineer untuk, bukan nak kata kita pasang jerat lah, untuk kita macam fulfill dia punya needs, kita fulfill dia punya keinginan. Sebab orang green ni kadang-kadang macam saya saya anggap diri saya ni sebagai seorang yang somehow saya suka certain kind of standard. Dan dalam masa yang sama saya juga seorang yang orang kata kedekut juga sebenarnya. So kadang-kadang saya akan beli benda yang murah dulu dan apabila saya beli benda yang murah, baru saya nampak macam benda murah ni macam sebenarnya sucks, and then saya akan lebih appreciate benda yang mahal. So bila saya reflect balik, sebenarnya orang green macam tu, kita try dulu kita try make mistake and then we learn. Sebab kalau saya tak beli benda murah, saya tak tahu value of benda yang mahal. So sebab tu lah saya beli keyboard pun keyboard murah, keyboard brand China, brand Flavian, bukan brand Casio atau brand yang orang kata Corp atau yang ternama especially musim-musim PKP ni pun kita nak kena jimat kan. Okay, Tuan Mio Yusof kata purple. Mungkin Tuan Mio sendiri, mungkin adakah Tuan Mio seorang yang purple? Okay, kalau seorang purple mungkin boleh resonate dengan Cik Su punya ni tips tadi perlukan ada perincian, perlukan ada detail yang saya perasan apabila seorang purple brain dia tak beli kenapa kita tak boleh nak close purple brain dan kita kadang-kadang tengok dia diam, kadang-kadang kita rasa macam dia tak interested, tapi sebenarnya purple brain tak cukup information. Dia nak tahu as many information yang perlu ada baru dia boleh buat keputusan dan tugas kita sebagai seorang jurujual ataupun seorang yang sebenarnya membuat copywriting adalah untuk memenuhi keperluan tersebut, keperluan untuk mendapatkan maklumat.
Okey, power banyak belajar hari ni. Okey, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Cik Su sebab banyak berkongsi sebab saya pun sendiri banyak belajar. Sebab tu kita perlu belajar walaupun ada orang saya kata saya expert tapi saya rasa saya bukan expert lagi kalau beri banyak lagi saya tak tahu Saya cuma bagus dalam apa yang saya buat in terms of ni my expertise kena penuhi semua jenis color brain so kita boleh atur strategi bila kita dah ni okey, purple red. Okey, purple red. So memang tak sama dengan orang-orang green macam kita ni okey, kebetulan saya dengan Cik Su kedua-duanya green kita jenis main terjah, main langgar je dulu okey, dan Tuan Syam kata melalui digital kita boleh test dulu yang ringkas untuk tahu dia ni color brain jenis apa, kemudian bawa dia ke landing page yang bersesuaian. Kalau kita boleh design, kalau kita ada mungkin extra resources, extra budget dan sebagainya, kita boleh buat satu kaedah yang mana kita bawa dia terus Kalau orang green, okay, you pergi ke website green. pap, terus kita bagi dia apa yang dia nak. Cik Su selit selit. Cik Su suka dengan Tuan Syam share ni. Thank you Tuan Syam, menyelit kan. Tapi kan orang green dia tak suka, bukan tak suka lambat, dia suka macam ni Cik Su rephrase orang yang red purple dia sabar dengan proses. Klik di sini, dia sabar. So dia boleh follow yang kalau ke landing page kan. Tapi biasanya orang green dia dah beli dah. Mana yang klik tu dia beli. So it's good macam Tuan Syam cakap ni. Cuma mostly yang banyak pergi ke landing page ni ialah banyak dia yang green, red ataupun purple lah biasanya. Tapi bagus je kalau nak check kan. Okay, sebab tu biasanya saya tengok yang pakar-pakar digital marketing banyak mencadangkan kita letak contohnya buy now dekat atas, lepas tu buy now dekat tengah-tengah, buy now dekat ujung. So orang green ni kalau dah tak sabar sangat, klik je lah dekat atas kan, tak perlu nak scroll dekat bawah. Lepas tu orang purple yang perlukan banyak information, dia kena scroll dulu, dah puas dengan information dia perlukan, mungkin dia boleh klik dekat bawah. Itu antara satu strategi yang saya rasa mengguna pakai keempat-empat color dalam satu landing page. Okay, thank you very much Cik Syam. Ni orang-orang digital marketing ni banyak boleh contribute dalam kita punya perbincangan hari ni. Okay, Green Brain suka pantas tadi dia kata pantas. Pantas dan ada progress. So kalau lambat reply, mula malas nak beli. Okay, itu kalau yang menggunakan WhatsApp lah. Okay, dan saya antara orang-orang yang mungkin slow sikit reply WhatsApp sebab bila saya fokus, orang green satu bila dia fokus on one thing, dia fokus on one thing at a time. Dia tak boleh fokus on banyak benda. Kalau saya dalam deep focus, mungkin saya, sekarang pun saya tak tahu. Bila saya buat live je ataupun saya buat bersiaran kat sini, saya bukan macam Blue boleh sambil-sambil dia live, dia boleh scroll lagi dia punya WhatsApp. Saya kalau live meeting, saya akan biarkan phone saya dekat situ, mungkin 1 jam lah saya tak reply, 2 jam saya tak reply, mungkin setengah hari kalau ada back to back punya meeting saya tak reply dan mungkin itu sebab saya bukan seorang yang bagus closing dalam WhatsApp dan bila orang kata, Johan macam mana nak gunakan boleh tak buat training closing menggunakan WhatsApp? Okay, so no I'm not that person to do that. Okay, ni kita balik pada komen-komen awal tadi Johan akan tengok gambar, puas hati harga, terus beli. Dia tak tengok detail sangat, betul tak? Okey betul kepada benda yang mungkin saya kurang familiar Kalau saya dah familiar dengan benda tu, saya akan contohnya nak beli gitar, saya tak begini because of Green Brain learn from mistake Contohnya bila gitar ni saya ada banyak benda yang saya akan consider pick up jenis macam mana, dia punya a lot of things yang kita nak kena ni, which saya kalau saya cakap pun mungkin orang tak faham kot. Okey, dia kata, Syam kata dia beli sebab dia nak main tapi alasan anak yang nak. Okay, Syam ni macam boleh baca saya punya saya punya pemikiran piano tu pun sebenarnya part of it is saya pun sebenarnya nak beli jugalah kan, kita just nak main. Okay, Green Brain bagi butang WhatsApp je. Yes, bagi WhatsApp terus order sekarang Dan bagaimana orang Green Brain nak hadapi coding system banding language system? Sekarang semua orang use code. Okay, kita bagi Cik Su untuk jawab soalan ni. Soalan yang saya rasa agak menarik. Cik Su tengah baca bagaimana orang Green Brain nak hadapi coding system banding language system. Sekarang semua use coding. Maksudnya masa kita belajar ke? Waktu kita belajar ke? Waktu kita kerja?
Adakah kan? ianya berkaitan dengan programming, Puan Zurina? Kan? Tapi kalau cikgu mungkin salah, tapi cikgu just share lah So sebab bila kita tahu, okay, sebab tadi kan kita cerita green brain tak, colored brain ni daripada kecil. Jadi sebenarnya mak bapak kita lah orang yang paling pandai untuk tengok kita. Dia dah tahu dah anak dia ni macam mana kan. But biasanya orang yang green brain, blue brain, dia good in communicating, in training, in bercakap, in writing a book, in expressing themselves. Biasanya lah kan, sebab bila coding ni benda yang kena tengok, benda yang kena check. Dululah cikgu masa start kerja awal-awal, masa tu guna language dah lupa lah. Tapi kena buat sistem lah untuk penjara. Actually nak cari button je, nak button kat bawah tu kan. That was 15 years back. Dalam study lah kan, proses kerja. So, cikgu betul lah kan, relate. So, masa tu cikgu rasa stres sangat. Tak tahu lah stres nak buat button je kot. Website penjara, bawah tu nak submit kan. Lepas tu cari kat Google tak jumpa. Stres sampai kena pergi makan biskut. Stres kena buat air. Stres kenapa aku ada kat sini. Macam tu lah. Sampai esok tidur kan, balik bilik bangun pagi tu macam dapat ilham. Oh sebenarnya ada satu titik cikgu tersalah. Sebab kadang-kadang kita dah baca dah instruction tu dah baca betul dah. Betul lah aku buat. Kenapa tak boleh? Rupanya masa kita buat tu kan tekan titik kan, tambah satu titik. So pada titik tu dah jadi button tu. So apa cikgu cuba sampaikan, kalau kita ni belajar, kita still lah kenalah orang kata put effort lah. Kalau macam cikgu kata ada orang dia memang dilahirkan suara sedap. So Siti Nurhaliza suara sedap. Tapi ada orang suara kita tak sedap. Sebenarnya kalau kita masuk kelas muzik, dapat je pitching dia tu kan. Cikgu tengok kat cerita Blackpink. Tuan-tuan tengok Blackpink tu tak semua pun pandai nyanyi. Tapi dia orang masuk kelas vokal selama 7 tahun. Bayangkan, ada yang seorang tu pandai main gitar je, tak pandai nari pun. Tapi dia menari untuk 7 tahun before dia orang debut. Tapi nak cerita, dia dapatlah buat. Tapi dia punya tarian, nanti tuan-puan tengok Blackpink. Nama dia Rose. Rose ni tarian ni tak secantik Lisa. Lisa ni orang Thailand. Dia punya tarian cantik gila. Blackpink tu apa? Blackpink tu kumpulan Korea K-pop. Minta maaf, saya bukan orang yang yang tak trendy sangat bawa Korea ni. Tapi kita boleh relate. Oh, Lisa ni daripada kecil dia nari cantik. So Rose ni dia pandai main gitar je, tapi dia kena 7 tahun lah before dia orang debut. Debut ni bila dia launch dekat wartawan. So apa cikgu nak kata, for green brain kadang-kadang kita akan rasa susah benda yang details, yang kena tengok, yang kena check, but kalau dilatih kita akan pandai je. So kita kena strong will yang lain. Mungkin kalau belajar ni kesian bapak tak nak extend, ayah nanti nak kena keluar duit. Maksudnya kena strong will yang lain. Ataupun kena cuba cari kawan-kawan kita yang pandai. So duduk tepi dia, orang kata menempel cuba kau ajar aku. Maksudnya cuba dapatkan the way kita pandai ni macam mana. Cikgu pandai, kalau YouTube ni cikgu belajar kejap je, lama-lama kejap-kejap lagi nanti muka cikgu tu macam blur. Kemudian semuanya hilang. Macam tidur kan. Tapi cikgu akan pandai kalau cikgu pergi dekat Tuan Johan contohnya. Tuan Johan, cuba tunjuk dekat cikgu macam mana nak buat ni. So bila secara orang tunjukkan, cikgu akan pandai. So maksudnya tengok cara belajar puan lah. Tapi ni Tuan Syamsyah lah ni banyak buat cara dah, buat coding, drag and drop je. Anak-anak cikgu pun belajar programming dah tak edit coding sangat dah pun, banyak drag and drop. Tapi mungkinlah kot bahagian tu. Tapi kalau Tuan Johan nak tambah boleh. Tuan Johan bahagian engineering dulu. Wow, pengalaman. Saya memang computer engineering Okay, topik coding ni antara topik yang mungkin saya boleh relate dengan pengalaman saya lah. Yang mana saya belajar computer engineering, kita belajar banyak language yang C, kita belajar Java, in fact HTML pun kita belajar macam mana nak coding HTML sebab dulu tak ada lagi drag and drop punya features macam Tuan Syam cakapkan tadi. Dan saya rasa satu benda yang saya sangat struggle. Saya spend a lot of time untuk study apa maksud ni, apa maksud tu, dan saya baca buku teks. Baca buku teks, lepas tu dia punya latihan saya type balik, saya run, compile, run, jadi kan. Memang kita rasa macam kita dah faham, tapi bila disuruh buat sesuatu yang kita terpaksa design from scratch, saya rasa satu benda yang saya sangat struggle. Tak macam main gitar saya
saya boleh main dengan dengan mudah. 2 minggu orang ajar saya dah boleh main dengan mudah. Tu satu benda yang kita panggil talent lah. Dan bagi saya tak semua green brain tak boleh nak buat coding, tak semua purple brain boleh buat coding. Cumanya kalau seorang green brain yang boleh buat coding dia akan jadi haywire sikit dan akan struggle untuk cari benda-benda detail tu lah. Bila dibuat, sebab green akan banyak buat mistake, dah tinggal titik, dah tinggal sempang, mungkin tertinggal satu command, dan dia akan banyak sebab dia nak cepat dan bila analogi yang Arthur Kamazi bagi, dia macam kalau kita bawa kereta laju kan, kereta laju kita mungkin boleh sampai cepat, tapi kita tak nampak apa yang ada dekat keliling-keliling kita ni. That is how green brain berfikir. Dan saya akui yang saya sangat struggle, walaupun kita dah faham konsep, kita dah faham if, else, apa semua ni, tapi nak type tu memang agak sukar bagi saya, sebab saya nak relate kan. Orang purple ni dia lebih mudah untuk relate, nak nampak sebagai satu sistem. Dan saya perasan kalau orang green yang buat coding dia akan jadi berserabut. Dia dah macam ni, dah buat, lepas tu dia nampak ada bugs kat sini, dia cuba untuk buat line baru yang sebenarnya yang ni dia tutup je, dia bukan betulkan, dia tutup je. So nanti bila dah buat tu berulang-ulang kali, nanti dia akan jadi sangat haywire. Mungkin end results masih dapat, tapi dalam tu sangat serabut, yang mana kalau dia pass kat orang lain akan pening kepala, ataupun dia sendiri nak diagnose akan ambil masa yang agak lama, sebab nak cari balik pun tak tahu macam mana tahu buat hari tu kan. Yes, because kalau dia dokumentkan dia punya tu pun akan nampak sangat serabut. Okay, tu sedikit lah pengalaman. Mungkin kita boleh cari orang yang lain yang pakar IT untuk cakap tentang programming dan sebagainya, tapi untuk limited knowledge yang kami ada, saya rasa itu yang penjelasan yang kita boleh share lah. Okay, Cik Mio kata purple kadang-kadang nampak pantas membeli, sebaliknya dia senyap-senyap buat research terlebih dahulu. Okay, dan kadang-kadang betul jangan kita assume orang purple lambat buat keputusan, kadang-kadang kali pertama kita jumpa dia boleh terus beli. Sebab apa? Sebab sebenarnya 3 bulan yang lepas dia dah buat research tempat lain dah. Dia jumpa kat kita untuk confirmkan sahaja, ataupun mungkin untuk just untuk bersedia untuk kita close. So jangan assume orang purple akan ambil banyak masa, because of kita tak tahu apa yang proses yang mereka dah lalui. Terima kasih banyak Cik Mio kerana berkongsi. Okay, Java, C++, Visual Basic, PHP. Okay, hebat ni Syam ni. Okay, banyak benda yang kita boleh belajar daripada Cik Syam ni berkenaan dengan ni. Okay, cari kenapa tak boleh turun. So relax dulu, tarik nafas, rupanya tertinggal titik. Okay, Cik Syam ni. Okay, ni ketiga green brain boleh memahami antara satu sama lain apa yang berlaku dalam dunia programming ni. Okay, so sekarang kita pun sudah 12:21, kita dah terlebih 20 minit dah ni sebenarnya ni. Okay, sebab topik hari ni sangat menarik. Bagi saya sangat menarik. Saya tak pasti bagi anda semua, tapi bagi saya sangat menarik. Bagaimana kita nak optimiskan digital marketing dan juga menggunakan colored brain. Okay, sebelum kita tamatkan sesi kat sini, mungkin Cik Su, kita nak tanya juga apa perancangan Cik Su untuk masa akan datang, kalau ada apa-apa, ada benda-benda baru yang nak launch ke, ataupun macam mana orang boleh dapatkan services daripada Cik Su sendiri ke? Okay, so thank you Tuan Johan for this opportunity. Cik Su pun really looking forward nak berjumpa dengan Tuan Johan kan. So untuk yang akan datang sekarang ni program e-usahawan dia setahun sekali dan dia ada jumlah grant, tapi dah habislah tahun ni. So Cik Su banyak kelas public, tuan-puan boleh tengok dekat Lunaworks. Kelas public ni maksudnya kelas yang Cik Su jalankan secara online yang tuan-puan boleh join. Ada kelas yang paling hampir 22 November asas buat Google My Business, iaitu RM50 je. So Cik Su juga ada kelas-kelas yang berbentuk dalam Facebook group 4 minggu buat website. Itu ada a few kelas lah, dan tuan-puan boleh tengok dekat Lunaworks. So kalau nak berhubung pun boleh tengok dekat Facebook. Itu sahaja Tuan Johan. Okay, terima kasih banyak Cik Su. Okay, Syamsurizam Nur Syam kata best, thank you Cik Su dan Tuan Johan. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana bersama daripada awal tadi ni. Okay, dia daripada awal sampai sekarang masih lagi setia bersiaran. Terima kasih banyak-banyak, kami sangat menghargai
sokongan daripada anda-anda semua yang masih lagi bersiaran, masih lagi setia bersama kami sehingga ke sekarang ni. Dan saya harap perkongsian daripada kita ni adalah sedikit pencabahan ilmu, mungkin ada sedikit tips-tips. Saya pun ambil nota juga ni. Kita belajar daripada setiap orang yang kita jumpa kan, especially orang yang expert. Banyak nota yang saya ambil kalau boleh tengok kat tepi ni. Okey, dan okey, sedikit pengumuman, kalau anda yang ingin mempelajari tentang Colour Brain, kami akan buat program juga pada 26 hari bulan ya, dan ni merupakan public program secara virtual yang kita akan buat kepada sebenarnya kita akan invite partisipan daripada syarikat-syarikat korporat juga, dan kita akan buka kepada public juga dan nantikan pengumuman seterusnya. Sekiranya anda berminat boleh just hubungi kami untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Dan sekiranya anda ingin sekali lagi untuk mengetahui tentang Colour Brain adalah boleh dapatkan senaskah komunikasi warna, boleh pergi ke website www.komunikasiwarna.com dan boleh dapatkan senaskah dan kami akan hantar. Penghantaran adalah percuma. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang hadir sehingga sekarang ni, dan terima kasih juga Puan Suraya Ali, kita punya digital marketing expert, kita punya Terima kasih. kita punya sesi kali ini, dan kita akan jumpa lagi dalam kita punya siri perspektif komunikasi warna yang akan datang, yang mana kita akan mengupas dalam perspektif yang pelbagai tentang aplikasi komunikasi warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa lagi dalam siaran yang akan datang. Bye-bye. Bye.